benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku, membanyakkan cakap dan bual pada barang yang tidak maksud bagi agama dan maslahah diri itu selalu menjatuhkan diri di dalam cakapan perkara yang salah. Kerana cakap banyak itu ditariknya kepada yang demikian dengan tiada dia sadar. Mula-mula mukadimah penulis kitab ni kata, membanyakkan cakap, jenis nak hurai semua benda. Ada isu apa pun dia nak hurai. Jumpa isu misbun, dia hurai pasal misbun. Jumpa isu piala FA, dia pun menyembang pasal piala FA. Jumpa isu video, dia pun cakap pasal video. Jumpa isu budak tersedak susu, dia pun cakap tentang budak tersedak susu. Jumpa isu raja mana tu mendakwa Sultan Perak Melaka. Kemarin hang Melaka ni pi Perak Melaka, esok pi Selangor pula dah ni. Kita pun duk hurai pula yang ni. Apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita baca, kita nak hurai. Yang ni dipanggil sebagai banyak cakap. Dan yang kedua kata dia, percakapan yang tidak bermaksud pada agama. Itu maksud cakap banyak nombor 2. Kalau cakap banyak tak boleh, malam ni ceramah saya pun tak boleh cakap banyak. Ustaz Kazim cakap 2 jam, salah cakap banyak. Cakap banyak malam ni tak apa, pasal baca kitab 6 jam pun tak apa, 10 jam pun tak apa. Sebab bercakap pada masalah agama, bercakap pada masalah kita, masalah yang berkaitan dengan agama. Kerana orang yang bercakap banyak, dia tidak sedar dia akan terjerumus ke dalam dosa. Dia baca berita, seorang artis perempuan hari ini dikejarkan ke hospital akibat melecur kerana air panas tertumpah di pahanya. Kita pun baca, astagfirullahalazim, kesian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah. Tapi pasal kita nak ular dah pakai skirt lagi. Sekarang jadi apa? Melecok tu baru rasa di dunia tu, tak akhirat tak kenal lagi tu. Agak-agak dia dengar tak? Dia tak dengar. Apa yang kita boleh cakap kat dia? Diam sudah tak? Itulah duk tunjuk paha kau orang tua buat cara tua dia apa, tak ingat-ingat nak mati ni. Akhirnya kita jadi cakap percakapan yang lara. Kita dah ngumpat dia. Bukannya dia dengar pun, dia bukannya faham. Sebab tu tuan-tuan, kita kena cari jalan macam mana puak-puak ni boleh dengar, macam mana orang ni boleh dengar. Yang tuan-tuan yang datang malam ni semua baik-baik, tapi macam mana kita nak cakap pada mereka ni tuan-tuan? Macam mana kita nak buat? Itulah yang dikatakan kebijaksanaan berdakwah. Baru ni saya bercakap di satu tempat, separuh daripada yang dengar ceramah saya tu tak pakai tudung. Separuh daripada yang datang tu tak pakai tudung. Tuan-tuan bayangkan, laki-laki nak pakai tudung macam mana? Masya Allah. Separuh perempuan yang datang tu tidak bertudung. Masya Allah. Adakah saya boleh sembok mereka? Saya boleh balon mereka? Dah. Saya kena tarik mereka dulu. Saya tengok ramai yang gelisah sebab ceramah ni tak disangka-sangka. Pengarah dia buat mengejut. Kunci pintu kiri kanan semua tak boleh keluar. Pengarah tunggu sekali duduk kat belakang. Dia pun nak keluar lagu mana? Tiba-tiba aja pengurusi kata dijemput. Dia tak panggil ustaz pun, dijemput Muhammad Kazim bin Ilyas untuk memberikan ceramah motivasi. Tuan-tuan, nak pergi ke mana? Bos tunggu kat muka pintu. Duk jegir tengok. Sebab tu kita kena buat, bagi depa seronok. Mula-mula duk tunduk lah, duk tegak sekali.
Bila lama-lama mereka dengar, bila lama-lama mereka mendengar, lama-lama mereka akan jatuh hati, bukan pada ustaz tu, jatuh hati pada agama ni. Sebab mereka tak dengar, datang ke pejabat pukul 7 pagi, balik 7 malam, sampai rumah singgah nasi kandar dulu, pukul 11 malam baru balik rumah. Bila masa nak tengok forum perdana, bila masa nak tengok al-kuliah, bila masa nak tengok bicara mufti, bila masa nak beli CD Ustaz Kazim, tak ada masa. Sebab tu tuan-tuan di sini yang jadi pengarah satu jabatan, satu syarikat dan sebagainya, cari jalan. Sebab besok di hari kiamat Allah akan soal tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat dengan anak buah tuan-tuan. Kita kena cari jalan, macam mana nak bagi mereka ni berubah. Serupalah kita, kalau kita bukan pengarah jabatan, tetapi kita ketua dalam keluarga, kita bapa, kita tengok menantu-menantu kita balik kampung pakai skirt, menantu kita tak semayang, nak cakap sekali lagi payah. Tuan-tuan kena panggil orang luar untuk bercakap. Bagaimana malam ni bapak cadang, bapak nak sambut hari jadi bapak. Hari jadi bapak bukan bulan puasa ke bapak? Pasal bulan puasa lah bapak sambut awal. Bulan puasa bukan boleh betul ke darah. Kamu ni tak faham. Puak-puak ni pula bila sebut hari jadi kau, kalau kabut pergi tempah kek, tempah lilin, tempah belon, kun atas kepala. Bila semua dah balik, masa itu kita panggil ustaz. Jadi bapak minta pada Ustaz Zuhair, tolonglah bagi sedikit peringatan pada kami sekeluarga. Anak-anak tunggu sekejap lah, Ustaz Zuhair nak baca doa lepas ni. Nak pergi ke mana tuan-tuan? Ustaz Zuhair cerita pasal anak, pasal tak semayang, pasal tak tutup aurat, pasal lawan mak bapak. Itulah cara dia. Kita kena banyak berlakon. Bukan setakat dengan jin, kita kena berlakon dengan anak pun. Sebab anak tak semayang dia pun ada beradik jin. Ya ke ustaz? Dengan jin pun kena berlakon. Ya. Sebab jin pandai berlakon. Saya kadang-kadang saya tengok orang berubat. Bila orang berubat, saya duduk tengok dia cekak di sini, dia cekak tahu ubun-ubun. Kadang-kadang dia ambil paku, dia bubuh di jari kaki, dia picit. Kadang-kadang dia ambil lada hitam, dia bubuh di antara kuku dengan isi. Ni kuku dengan isi dia cepit. Cakap, hang dari mana? Cakap, aduh. Sakit tu tuan-tuan. Balik rumah saya lagi test dekat isteri tuan-tuan. Oh, apa pula makcik ustaz? Sajalah nak test. Tuan-tuan ambil paku, letak di jari kaki, dua celah-celah ni tuan-tuan cuba cepit. Siapa yang ngantar kamu? Siapa ngantar kamu ni? Aduh, sakit. Saya tengok-tengok jin ni tuan-tuan, dia pandai pembohong. Jangan sekali-kali percaya pada jin. Melainkan Jin Samsudin. Jin mana cakap betul, pembohong belaka. Tuan-tuan pergi tanya dia, cakap siapa yang hantar kamu? Cakap orang depan rumah, orang depan rumah. Orang depan rumah tak tahu apa pun. Elok dia nak tengok Upin dan Ipin. Tiba-tiba jin kaburkan orang depan rumah, orang depan rumah. Akhirnya dah bergaduh dengan orang depan rumah. Itulah cara jin nak mengaduhkan kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada pengamal-pengamal perubatan, tak usahlah tanya daripada mana, sebab apa kamu datang. Aku suka dekat dia, aku cinta dekat dia. Siapa yang hantar kamu ni? Tuan aku lah. Siapa? Ustaz Kazim. Dia udah. Oh, Ustaz Kazim ada hati dengan isteri saya, patutlah. Udah. Saya tengah duduk ceramah apa ni? Jangan sekali-kali percaya pada jin. Dia pembohong. Habis itu macam mana ustaz? Suruh dia keluar je. Dia bukan dunia kamu. Kamu dunia jin. Ni dunia manusia. Aku perintah kamu keluar daripada tubuh badan dia. Tak nak keluar, keluar. Kalau tidak aku bunuh kamu. Bunuhlah. Niat orang takut tu. Jadi pandai tuan-tuan. Jin macam itu. Tuan-tuan jangan duk tanya siapa ngantar, siapa buat, sebab apa buat. Semuanya pembohong belaka tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak berubat dengan apabila ada gangguan-gangguan ni, tuan-tuan pun kadang-kadang kena bohong. Bohong pada jin tak berdosa.